Video ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Bersua kembali bersama dengan Cikgu Nisa. Okey, hari ini Cikgu Nisa akan menerangkan tentang tajuk 1.2 iaitu mengetahui jadual bertugas di ruang kerja dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas tahun 4 masalah pembelajaran. Okey. Dalam 1.2.1 iaitu murid perlu mengenal jadual bertugas di ruang kerja. Okey, jadi ini adalah kesinambungan daripada tajuk keselamatan. Okey, di ruang kerja. Jadi bila berada di ruang kerja, murid sepatutnya mengetahui dan mengenal jadual bertugas di ruang kerja. Okey, murid-murid, di sini cikgu sertakan satu gambar. Okey, murid-murid boleh lihat gambar ini dengan teliti. Okey, berdasarkan gambar ini, murid-murid boleh kenal pasti yang manakah jadual bertugas. Okey, berdasarkan gambar ini, dapat murid kenal pasti di manakah ataupun yang manakah jadual bertugas. Okey, cikgu bagi masa murid-murid teliti. Rasanya murid-murid mungkin tahu bagaimana rupa ataupun keadaan jadual bertugas. Okey, kita tengok adakah murid-murid dapat mengenal pasti yang mana satu adalah jadual bertugas. Okey, adakah murid-murid manakah yang ini? Betul ya. Okey, kalau lihat dalam gambar ini, di dinding dapur ni, okey, ada diletakkan jadual bertugas. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, jadual bertugas ni dibahagikan mengikut kumpulan dan minggu. Bermaksud jadual bertugas ini telah diadakan di ruang kerja dapur. Okey. Kita teruskan lagi ya, murid-murid. Okey, baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan jadual bertugas? Okey, jadual bertugas ialah jadual yang mempunyai kerja atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang. Okey, jadi jadual bertugas ni biasanya dibuat oleh guru yang mengajar. Contohnya kalau guru yang mengajar Kemahiran Hidup Asas, jadi guru tersebut dia akan menyediakan jadual bertugas mengikut murid-murid lah di dalam kelas tersebut. Okey, jadi ialah jadual yang mempunyai kerja. Okey, jadual bertugas ini adalah tugas yang perlu dilakukan oleh murid semasa berada di ruang kerja. Okey, dia jadi adalah satu tanggungjawab murid-murid untuk menjalankan tugas tersebut lah. Okey murid-murid, ini adalah contoh jadual bertugas bagi kelas 6 Zamrud. Okey, cikgu nak terangkan bagaimana jadual bertugas ini berfungsi. Okey. Okey, kalau tengok di sini, jadual bertugas ini dibahagikan mengikut kumpulan. Jadi kumpulan yang ada di sini, kita ada 4 kumpulan. Jadi mungkin dalam satu kumpulan itu boleh ada ahlinya seramai 2 atau 3 orang, bergantung kepada jumlah murid yang ada dalam kelas. Okey, misal kata kumpulan 1 ini ada 3 orang. Jadi setiap kumpulan yang lain pun ada 3 orang ahli. Kemudian kumpulan ini perlu bertugas mengikut minggu masing-masing. Okey, jadi satu kumpulan tu dia akan bertugas sepanjang minggu yang ada kelas. Okey, contoh kalau kelas Kemahiran Hidup Asas tu kan.
Okey, jadi kalau minggu pertama, kumpulan pertama akan buat membersihkan lantai dan meja. Jadi dalam minggu pertama ini, kumpulan 1 dia dah ada tugas dia dah. Mereka hanya perlu membersihkan lantai dan meja. Okey, kumpulan 2 pula dia tak boleh membersihkan lantai juga. Sebab cikgunya dah bahagikan tugas masing-masing. Okey, tugas kumpulan masing-masing. Jadi kumpulan 2 apa yang dia perlu buat? Dia akan menyimpan alatan. Bermaksud kumpulan 1 tak boleh buat tugas kumpulan 2. Ini fungsi jadual bertugas. Kita dah bahagikan mengikut kumpulan. Jadi kumpulan itu perlu tahu apa tugas yang dia perlu buat. Okey, kumpulan 3 pula dia hanya perlu menyusun kerusi dan meja. Kumpulan 4 membuang sampah. Okey, kalau yang ini kalau anda kata guru itu boleh tahu yang mana ahli kumpulan yang macam tak buat tugas. Okay, contoh membuang sampah kan, kumpulan 4. Tiba-tiba sampah masih ada lagi. Jadi guru boleh tahu kumpulan mana yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Itulah fungsinya jadual bertugas ini, supaya kita dapat mendisiplinkan diri kita. Guru pun dapat semak kumpulan mana yang tak menjalankan tugas. Okay, untuk minggu yang seterusnya, minggu kedua pula, jadi kumpulan 1 dia tak akan buat lagi tugas pada minggu pertama. Dia akan buat pula tugas yang lain. Ini bermakna setiap kumpulan dia akan merasa semua tugas yang ada. Okay, dia akan merasa dia akan dapat buat bersihkan lantai dan meja. Dia dapat juga buat dapat menyimpan alatan. Dia dapat menyusun kerusi dan meja. Dia juga dapat membuang sampah, tapi bukan dalam minggu yang sama. Contoh macam kumpulan 1 yang minggu pertama dia bersihkan lantai dan meja kan. Okay, untuk minggu kedua pula nanti dia akan buang sampah. Minggu ketiga dia akan menyusun kerusi dan meja, dan seterusnya minggu keempat dia akan menyimpan alatan. Jadi jadual bertugas ini dia akan berterusan sehinggalah habis tahun lah. 7 tahun kan dah habis. Dia akan berulang. Okey. Kita teruskan. Okay, baiklah murid-murid, tadi murid-murid dah mengetahui ataupun dah mengenal pasti jadual bertugas, maksud jadual bertugas dan bagaimana jadual bertugas itu berfungsi. Okay, jadi dalam 1.2.2 murid akan mengetahui kepentingan jadual bertugas di ruang kerja. Kenapa jadual bertugas ni penting? Mesti ada di setiap ruang kerja. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, jadi kepentingan jadual bertugas kita ada 4 kepentingan. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, memastikan ruang kerja dalam keadaan bersih dan selamat. Okey, bila setiap kumpulan dah ada tugas masing-masing, jadi semua kumpulan akan menjalankan tugasnya dengan sempurna, maka keadaan ruang kerja di sesuatu ruang kerja itu akan menjadi bersih dan selamat. Okey, kerana guru akan memastikan semua kumpulan menjalankan tugas masing-masing. Macam cikgu cakap tadi, kalau ada satu kumpulan tu dia tak buat kerja, jadi guru tu dapat tahu terus. Okey, dan dia akan terus minta kumpulan itu menjalankan tugasnya sehingga selesai. Okey. Yang kedua, memupuk semangat kerjasama. Okey, kenapa dapat memupuk semangat kerjasama? Kerana jadual bertugas ini kita buat secara berkumpulan. Macam tadi cikgu dah ulang tadi, satu kumpulan tadi contoh kan, ada 3 orang. Jadi 3 orang ini dia mestilah buat sama-sama. Dia tak boleh dalam tiga orang tu seorang ataupun 2 orang je yang buat. Seorang lagi tu duduk saja, tak boleh ya. Kena buat sama-sama. Bila dapat buat sama-sama, kerja tu pun dapat jalankan dengan cepat. Okey. Yang ketiga, pembahagian tugas lebih sistematik. Ini yang tadi tugas-tugas itu tugas-tugas tu berlainan kan? Dah dibahagikan mengikut kumpulan. Jadi dia lebih sistematik dan teratur, sebab murid-murid tahu dah tugas dia setiap minggu. Dia dah tahu dah, okay, minggu ni kena susun meja dan kerusi. Jadi minggu depan dia tahu dah dia akan buang sampah.
Jadi dia tak bercelaru sebab jadual tu dah ada. Kalau ada murid yang lupa, jangan risau sebab jadual itu akan ditampal di ruang kerja masing-masing. Okey. Yang keempat, mempraktikkan disiplin dan budaya kerja. Okey, mempraktikkan ni maksudnya murid dapat mengamalkan disiplin diri dan budaya kerja yang baik. Maksudnya macam kita buat kerja sama-sama, itu adalah budaya kerja yang baik, dan juga dapat mendidik murid untuk lebih berdisiplin. Kenapa lebih berdisiplin? Sebab murid-murid tahu dah tugas dia masing-masing. Jadi dia tak akan, benda ni akan berulang ya. Jadual bertugas ni kita lakukan berulang-ulang. Jadi itu akan memupukkan disiplin murid supaya lepas ni dia dah tahu dah terus. Dan mungkin dia tak perlu lagi tengok jadual lagi, dia dah tahu dah tugas dia. Okey. Okey, ini adalah kepentingan jadual bertugas. Okey, kita teruskan lagi ya murid-murid. Baiklah, dalam 1.2.3 ini, murid akan mempraktikkan tugasan mengikut jadual bertugas di ruang kerja. Okey, di sini cikgu akan sediakan soalan. Jadi murid-murid akan menjawab soalan tersebutlah. Baiklah murid-murid. Okey, di sini cikgu ada sediakan satu gambar lagi. Okey, kalau murid-murid tengok, murid-murid dapat teka tak? Ini adalah ruang kerja apa? Ya, murid-murid, bagus. Ini adalah ruang kerja jahitan. Macam mana kita boleh tahu ini adalah ruang kerja jahitan? Okey, kerana kita nampak sini ada mesin jahit kan? Okey, ada mesin jahit. Jadi ini adalah ruang kerja jahitan. Okey, soalan yang cikgu nak tanya, adakah murid-murid dapat mengenal pasti keadaan ruang kerja jahitan ini, adakah bersih dan selamat? Ya, tentulah tidak bersih dan tidak selamat. Baiklah murid-murid, boleh murid-murid tunjukkan pada cikgu apakah tugas ataupun perkara yang tidak sepatutnya berlaku di ruang kerja jahitan ini. Ada banyak kan? Okay, cikgu nak kamu tunjukkan atau sebutkan apakah yang tidak sepatutnya berlaku. Ya, ada banyak, betul. Jadi cikgu nak kamu tunjukkan di mana. Dapatkah kamu mengenal pasti apakah yang tidak sepatutnya kamu lakukan ataupun kamu biarkan di ruang kerja ini? Baiklah murid-murid, mari kita lihat jawapannya. Bagus. Jadi di sini murid-murid dapat lihat beberapa situasi yang tidak sepatutnya berlaku di ruang kerja jahitan. Okey, kalau kita tengok di sini banyak ya alatan dan juga bahan yang tak sepatutnya dibiarkan di ruang kerja. Okey, keadaan kerusi yang tidak teratur. Okey, alatan dan bahan, kemudian di rak kaca ini juga keadaan yang tidak teratur. Okey, sepatutnya semua ini perlulah dielakkan. Jadi bila murid mengetahui tugas masing-masing, jadi mereka pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ya, ini adalah hasil sekiranya murid menjalankan tugas mengikut jadual tugas yang telah disediakan oleh guru. Kerana apa? Okey, kerana murid-murid tu akan tahu siapa yang akan menyusun kerusi dan meja, siapa yang akan membersihkan meja, okey, siapa yang akan menyimpan alatan, okey, dan juga yang akan membuang sampah. Jadi berdasarkan gambar yang sebelum ini dan yang
sekarang ini, ada perbezaan atau tidak murid-murid? Ya, perbezaan yang sangat ketara di mana keadaan ruang kerja jahitan ini lebih bersih dan selamat. Okey, tahniah ya murid-murid. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengaplikasikan amalan kerja yang baik semasa berada di ruang kerja, tidak kiralah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua. Selamat. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share.